Okay, Assalamualaikum and a very good morning to everybody. So welcome back to week 12. So today we are going to continue on our lecture regarding topic 5. So last week we already covered private treaty and also auction. So this week kita akan tengok lah sambungan dia iaitu mengenai tender. Okay, so the definition for tender is normally used as an alternative to a sale by auction when there is a strong demand and a degree of challenge among the purchasers. Okay, and it is particularly suitable when the vendor wishes the sale price to be confidential. Whereby tender ni, kalau kita tengok lah, kebanyakan property yang nak cuba dijual melalui tender ni dia agak bersifat property tersebut bersifat nilai yang tinggi, di mana nilai yang tinggi ataupun penjual tersebut tak mahu pembeli-pembeli ni tahu berapakah offer-offer yang diberikan oleh para bakal pembeli yang lain, di mana contohnya di UiTM sendiri. Di UiTM sendiri pun kita mengamalkan sistem tender terbuka, di mana kalau ada projek-projek yang besar, kalau contohnya nak buat you all punya pusat Islam baru yang besar kat bawah kan, so untuk dapatkan quotation yang terbaik, pihak UiTM pun mungkin boleh buka tender terbuka and then dia akan tengoklah dari segi propose value for the project, berapa cost yang diperlukan dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat dari segi property transaction yang besar-besar, contohnya macam yang mempunyai GDV sehingga ratusan juta ringgit, di mana mungkin kerajaan sendiri, kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan, dia boleh buka tender-tender terbuka supaya dia boleh nilai siapakah bakal pembeli yang paling sesuai dan apakah offer price yang terbaik yang boleh didapati. Okay, so the essence of sale by tender is that every prospective purchaser submit the offer in writing. So it is therefore known as a tender in a sealed envelope. So it's a sealed envelope, that means nobody can see what is they are offering. Mungkin company A dia offer 100 juta ringgit, company B 120 juta ringgit, company C 130 juta ringgit. Walaupun nilai dia berbeza-beza, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, tetapi tak semestinya kita akan pilih yang tertinggi saja. Sebab mungkin kalau yang tertinggi itu dia ada legal prosedur dia yang tak dapat dipenuhi. Contohnya kita perlukan pembeli daripada rakyat Malaysia saja, tapi yang 130 juta tu pembeli daripada Singapura, pembeli daripada Hong Kong dan sebagainya. So mungkin dia tak memenuhi kriteria. So kita kena buat pilihan yang terbaik lah, even though the offer price is much higher. Okay, so on the day appointed for the purpose of the tender are open and a decision made as to which the tender should be accepted. Okay, so when arranging a sale by tender, it is important to give wide publicity and to publish the detailed particulars. So therefore it is relatively an expensive method. So untuk kaedah yang harga yang mahal ni lah, sebab itulah kita banyak gunakan tender untuk projek-projek ataupun jualan property yang bernilai tinggi. So kalau you takat nak jual apartment sebiji kan, dalam market value dah RM50,000, tapi you nak buka tender kan, so it might not be very beneficial lah in term of the cost. Kalau you nak buat tender sampai puluhan ribu ringgit punya cost, tapi property nak jual tu cuma value RM50,000, so tak berbaloi lah. Better kita jual melalui auction ataupun normally private treaty saja. So ini adalah kita nak fokus pada property yang mempunyai value yang tinggi. So untuk jenis-jenis tender, pertama sekali yang kita kena tahulah, ada beberapa jenis, iaitu yang paling terbaik lah sebenarnya lah, di mana ianya adalah open tender ataupun formal tender. Open tender ni sewajarnya dilakukan setiap masa, sebab kerana open tender ni dia memberikan kita peluang untuk transparansi, especially for government organisation. Transparency is very important, because we are using
the public's money. Kita gunakan duit rakyat ni lah, duit pembayar cukai dan sebagainya kan, duit hasil daripada urusan transaksi awam dan sebagainya. So open tender ni very important, kerana kita nakkan transparansi, kita nak tahu siapa yang bid, kita nak tahu siapakah yang menang bid dan sebagainya, projek-projek yang besar dan sebagainya. Sebab kita perlu untuk mengelakkan berlakunya salah guna dana-dana awam dan sebagainya. So open tender I think should be employed by every organisation. Tak kisahlah kerajaan ke, private ke, ataupun JLC dan sebagainya. Open tender is the best tender lah. So for other types of tender, usually macam close tender or informal tender or selective tender even. Inilah tender-tender yang kita tak recommend lah, kerana dia menggalakkan secrecy yang terlalu tinggi, dan sampai kita pun tak tahu siapakah bakal pembeli, dan juga kalau dia menang tender tersebut, kita pun tak tahu rupanya dia dah dapat tender dan sebagainya, senyap saja. So this is something that we want to avoid. Kalau boleh kita avoid lah, tapi kalau tak ada pilihan kita nak gunakan juga kerana kekangan masa dan sebagainya, itu mungkin cara yang kita terpaksa kompromi lah. Macam contoh selective tender kan. Selective tender ni dia kata kita ada masa limited, kita ada masa 2 minggu je nak cari buyer, 2 minggu nak cari buyer, tapi previously we already have some buyer yang dah beli property kita sebelum ni, dan kita tahu dia ada capability untuk beli, dan kita akan offer terus kepada beliau, sebab kan kita nakkan time limitation. Tapi kalau kita tak ada time limitation sedemikian dan sebagainya, so kenalah buka open tender. So usually selective tender ni orang akan relate lah dengan nepotism, dengan cronyism, dengan benda-benda yang boleh menjuruskan kepada salah guna. So sebaik-baiknya kita elakkan, tapi kalau tak boleh dielakkan, kita kenalah buat dengan cara yang paling transparent as possible. Okay, so there are several relevant particulars that should be prepared during the sale by tender. Of course lah, ni adalah maklumat-maklumat yang wajib lah. Tak kisahlah sebenarnya daripada auction ke, daripada private treaty ke, ataupun daripada tender sendiri, mestilah kita kena beritahu title of the property, keran mukim ke, keran biasa ke, pajakan negeri, pajakan mukim dan sebagainya, location of the property, kalau you pilih mana, dekat Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur, kenalah beritahu. Kalau tak, macam mana kita nak tender kan. Okay, planning permission, planning permission from the local authority. Kalau local authority in Kuala Lumpur, of course you have to find out what is the planning permission from Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL. So dah approve untuk dibina apa di tanah tersebut. Kadang-kadang dekat title tu is still agriculture, tapi planning permissionnya dah di-approvekan untuk dibina commercial. Sebenarnya value dia dah berbeza. Walaupun title agriculture, planning permission is commercial property, dia tinggal nak convert title tersebut daripada agriculture kepada commercial saja. Maknanya planning permission tu dah dapat. So bila dia bawa pergi pejabat tanah tu, urusannya lebih mudah sebagainya. Okay, and then we have the neighborhood. Neighborhood tu kalau kita tengok kawasan perjalanan, contohnya kalau kawasan tersebut mempunyai apa, central business district apa, taman tersebut mempunyai sekolah ke tidak, sekolah, balai bomba, balai polis dan sebagainya. So sesebuah kawasan neighborhood ni is very important for us to know, because it will affect people punya preference to purchase a particular property. Sebab kita nak tengok, kalau kita tengok daripada brosur saja mungkinlah agak sukar, tapi bila kita tengok keadaan sesebuah neighborhood tu sendiri dengan pandangan kita, dengan kita punya view sendiri, so lebih baik lah. Okay, and then we have the term and condition of the tender, such as the closing date, the payment of refundable deposit and etc., and also the reserve price. So kat sini tidaklah maknanya kita boleh tender serendah yang kita boleh, ataupun setinggi yang kita boleh. So biasanya harga tender ni dia akan beri juga reserve price. Kalau kita letak sesebuah property tu reserve price dia 100 juta ringgit, mungkin
orang akan bid lebih tinggi daripada 100 juta tu. Dia biasa takkan bid dalam tender ni lebih rendah lah. 100 juta tu mungkin dia akan naikkan jadi saya nak letak tinggi sikit lah, nak dapatkan property ni saya letak 110 juta. So ada lebih 10 juta di situ. Tapi dia tak tahu tenderer yang lain, tender orang lain yang hantar tu hantar berapa, tapi dia berharap lah bahawa lebih 10 juta. Dia tak tahu rupanya orang sebelah tu hantar 105 juta saja. Orang sebelah tu hantar 111 juta. Dia tak tahu. Sebab itulah kegunaan tender-tender ni, dia dalam seal envelope dan tidak diketahui lah berapa orang lain offer dan sebagainya. So method and procedure of sale, for a tender of course is the same with private treaty and also auction. You must have a contract prepared with some terms fixed and other flexible time and date set for final submission. So beza dia kat sini yang paling penting sebenarnya adalah masa dan tarikh untuk you submit the tender. Kalau auction tadi sebelum ni you kena buat decision tu dalam masa yang sangat cepat. You dapat dia offer reserve price tu, you dah kena bid dan sebagainya. Tapi kalau untuk tender ni you ada diberikan stipulated time lah. Stipulated time yang you boleh fikir berapa banyak you nak letak, berapa term condition dia, apa lagi yang you nak nego dalam tu dan sebagainya. Okay, so property for sale by tender is a formal tender method which invite offer by a firm with a stipulated closing date. So closing date dia is very important kat sini lah. Kalau kita kata closing date dia 28 Disember you dah kena hantar lah. Janganlah you hantar kemudian dan sebagainya, kerana mereka yang membuka you punya envelope tender tersebut, dia akan buat keputusan secepat yang mungkin. Dia tak akan terima lagi lah selepas tu. Okay, so buyer are issued with comprehensive legal pack in a tender application form, and the successful bidder is then bound to the contract and will have to complete the sale on the contract's appointed date. Kalau you kata kat situ you dah janji nak buat full settlement dalam masa 3 bulan, so maknanya you kena patuhi lah. Bila you dah hantar tender tu, you dah hantar sekali kontrak, you dah sign kontrak, you dah kata setuju dan sebagainya untuk settlekan 120 juta, you kena settlekan dalam 3 bulan. So you kena memenuhi kontrak tersebut. Okay, so advantage of the tender is that all buyer are eligible, conditional and unconditional. So kat sini kita merujuk banyak kepada tender-tender yang terbuka. So siapa-siapa yang layak mengikut term and condition tender tersebut, maka mereka ni adalah layak untuk membeli property tersebut. Okay, so can attack the vendor's price, opportunity to maximize the sale price. Kalau kita letak tadi reserve price dia 100 juta, dia tak boleh nak nego lagi, kata kenapa you letak 100 juta, saya nak lagi murah 80 juta. Maknanya dari segi situ you punya offer tender tu takkan diterima, sebab dia dah bagi tu siap-siap reserve price dia 100 juta. Maknanya you kena letak harga yang lebih tinggi lah. Kita dah beritahu you siap-siap, bukannya kita tak beritahu you awal-awal. Okay, so pre-plan marketing program to maximize property profit in the marketplace. Ini maknanya pihak yang menjual property tersebut, dia dah bagi tahu you siap-siap apakah neighborhood dia, apakah location dia, apakah prospek dia, apakah planning permission dan sebagainya. So you sebagai potential buyer tersebut dah pun mendapat segala maklumat yang menyeluruh mengenai property tersebut. Okay, so create agency for buyer with a preset closing date. So maknanya ada tekanan di situlah, tekanan masa. Kalau tak submit tender dalam masa yang ditetapkan, of course you takkan dapat peluang langsung. So buyer must give the best price and also the term. Macam kita cakap tadi lah, reserve price 1 juta, mungkin you kena letak lebih tinggi 120 juta, dan juga term-term dia you kena bayar dalam masa beberapa bulan dan sebagainya. Okay, so you can negotiate with buyer after the bidding has closed. Ini sebenarnya kalau you dah dipilih sebagai tender tu, mungkin perlukan beberapa adjustment di dalam kontrak tersebut. Jika kedua-dua pihak bersetuju lah, jika kedua-dua pihak bersetuju, contohnya dia kata saya perlukan lebih sedikit masa daripada 3 bulan, saya perlukan at least 5 bulan. Kalau pihak penjual itu setuju, maka kontrak tersebut bila dijalankan lah. Tapi kalau pihak penjual tersebut tak setuju, kata macam mana you kata daripada 3 bulan ke 5 bulan, kalau
tak setuju, maka kontrak tersebut boleh terlanggar lah, dan pihak penjual boleh bawa ke mahkamah, kerana kata you dah breach of contract dan you kena bayar ganti rugi kepada kita. Okay, so privacy, you don't have to declare what bids were received. So pihak penjual ni tadi dia dah terima banyak tender kan, katalah dia terima sampai 20 tender daripada macam-macam pihak, so dia tak perlu declare. Pihak ni bagi 101 juta, pihak ni 105 juta, 110 juta, 120 juta, 130 juta, tapi pembeli daripada China, so tak boleh beli property. So dia tak perlu declare lah, dia tak perlu declare kepada orang lain apakah bid yang dia terima. Okay, tapi kekurangan dia adalah buyer not placed in open competitive bidding situation, so may have many conditions to satisfy. Sebabkan dia tak tahu, para pembeli ni dia tak tahu, dia tak tahu offer-offer orang lain, dia boleh submit ikut apa saja term yang dia nak bagi lah. Dia nak submit, saya boleh bayar 150 juta tapi saya nak bayar dalam staggered payment, maknanya saya bayar dalam 15 bulan, satu bulan saya bayar 10 juta, 10 juta, 10 juta. So penjual ni dia menghadapi kesukaran dari segi nak membuat pilihan, macam-macam syarat dia orang nak bagi. Ada yang nak bayar dalam masa 15 bulan, ada yang nak bayar dalam 3 bulan tapi nak bayar lagi, tapi nak bayar dengan lump sum, ada yang nak bayar lump sum terus tapi dia nak bayar tu lebih sikit je daripada reserve price, dia bayar 101 juta je, dan macam-macam jenis lah, macam-macam jenis syarat dan sebagainya. Okay, so ni jenis yang tender tadi, kita dah tengok tadi formal and also the informal tender. So prosedur yang dilakukan tu macam ni lah. Dia formal tender tu mula tadi dia invite offer, lepas tu offer diterima daripada para bakal pembeli dalam sebuah envelope yang bertutup, melalui apakah syarat-syarat dan term yang diberikan, harga dan sebagainya. So envelope tersebut dibuka pada hari yang ditetapkan. Contoh 28 Disember, maknanya 28 Disember dah tutup. So esoknya dia tengok tender-tender, banyak ni tender envelope ni kan. Sama lah juga macam kita nak memohon kerja nak minta masuk ke universiti dan sebagainya kan, you pun hantar juga permohonan dan sebagainya. So it's the same, dia akan buka dan dia akan buat pilihan yang terbaik lah. Okay, so informal tender ni yang tadi itulah lebih kurang juga, tapi disebabkan transparency issue tu mungkin ada masalah sikit lah. The offer envelope open as they are received, dia terima, dia kata company ni kita kenal company ni, kita buka company ni, tapi tak semestinya walaupun selektif dan informal tender tersebut, tak semestinya dia mesti kena pilih. Dia kena pilih company yang dia percaya tersebut. Kalau offernya tak berapa baik dan sebagainya, dia pun boleh buat pilihan lain. Tak semestinya mesti kena pilih, unless kalau ada something wrong then you boleh report towards SPRM. Okay, this is an example of how you are going to conduct a tender. Ni biasanya akan dibuat posting dalam surat khabar aliran perdana, yang di mana mempunyai maklumat yang lengkap lah. Kalau kat sini kita boleh tengok kan, nama projek tersebut, elected lot nombor berapa, geran berapa, mukim apa, distrik apa, negeri apa. So dia bagi tahu provisional land area, maknanya belum diukur halus di sini. Tapi sepatutnya bukan, kalau dah geran tu dah kena ukur halus lah. Dia beritahu berapa square feet, berapa dia punya build up area dan juga reserve price. Mana kalau sini 160 juta tu tak boleh offer rendah daripada 160 juta lah. You kena offer lebih tinggi daripada 160 juta. So dia beritahu dan sebagainya, siapakah ejen yang terlibat. Marketing agent idaman usaha emas. Idaman usaha emas ni dapat projek besar kan. Dapat projek besar ni banyak ni dia punya commission fee ni kan, 3% kali 160 juta. So inilah antara contoh-contoh projek yang kita kena cari lah. Projek-projek jualan yang besar, 160 juta kali 3% dah berapa kan. Tak payah nak penat-penat, asyik nak jual flat dia kan, 50,000 dapatlah minimum fee dan sebagainya saja kan. Bila you
dah dapat projek macam ni, mungkin tak banyak lah, setahun sekali pun jadi lah kan. Inilah antara benda-benda utama yang dikejar oleh ejen di luar tu lah. Saya dulu pun masa berkhidmat sebagai ejen pun antara benda-benda projek macam ni lah dicari kan. Dapat sekali kenyang bertahun-tahun kan. Tapi dah kenyang tahun-tahun tu janganlah duduk je pula kat rumah kan. Masih kena cari pendapatan jugalah. Jual apartmen tu masih jual apartmen kan. Tapi projek besar jangan ditolak. Okay, so kita tengok cara-cara marketing lain lah. Kita dah habis tengok mengenai tender tadi. Hari ni saya rasa anda semua mempunyai kepakaran. Kepakaran sebabnya pengguna social media yang tegar kan. Pengguna Facebook, pengguna Twitter dan juga pengguna Instagram kan. Di mana social media ni saya rasa memang virtue of the new generation. Because people nowadays they will access the internet to get the information. Sebab tu saya sendiri pun lah, saya kalau perlukan apa-apa maklumat kan, nak tahu apa-apa promosi yang terbaru dan sebagainya, kita kadang-kadang kita ada promosi di Ipoh, tahu kan, kita semata-mata nak tengok promosi di Ipoh tu kita pergi start kereta kan, pergi sampai ke Ipoh kan. Kalau duduk di Seri Skandar ni tak apa jugalah, kalau daripada KL sana dan sebagainya, so lebih baik kita buka website melalui internet sebagainya. Okay, so internet ni have a lot of information and detail, so it is easy and also convenient for us to publish the information towards the client. Okay, however, there are some challenges we need to discuss for agent to use internet as their media advertisement. So memanglah mudah untuk kita salurkan maklumat dalam WhatsApp, dalam mudah.my dan sebagainya, kita beritahu pasal kita nak jual property dan sebagainya, tapi masih ada beberapa cabaran dia. Okay, ini antara website-website yang popular lah digunakan untuk jualan properti dan juga pembelian properti. iProperty.com, Rahim & Co. Rahim & Co pun ada company-company yang company-company agensi yang besar-besar ni, dia mempunyai website sendiri, dia maintain. Kalau orang tak jumpa di iProperty, dia boleh buka website dia sendiri. Dan juga of course tadi mudah.my tu antara yang paling popular. Okay, so antara cabaran-cabaran dia lah, cabaran-cabaran dia adalah di mana menggunakan internet ni ada limited choices. Limited choices tu maknanya limited choices di sebuah kawasan. Contohnya kalau kita search di Seri Skandar, di website dan sebagainya, tapi kita tak jumpa properti tersebut, kita tak jumpa properti yang kita mahukan, sebab rupa-rupanya tak semua jualan-jualan properti ni kita letakkan di internet, sebab orang masih prefer untuk jual melalui banner, melalui signboard sebagainya, sebab kan dia ada reason sendiri, sebab kan dia kata dia nakkan pembeli tempatan, dia tak nak pembeli daripada KL, pembeli daripada JB, Penang dan sebagainya, dia nakkan pembeli daripada Perak saja, sebab kan mudah untuk dia buat urusan, jumpa dan perbincangan dan sebagainya. Okay, and then we have foreigner procedure. Ini kalau bila you dah gunakan internet, of course the buyer tu bukan sahaja daripada kelompok Malaysian sahaja. Internet ni seperti kita tahu satu dunia boleh guna. Tiba-tiba ada potential buyer daripada China, daripada US, daripada Somalia kan. Dia datang, dia nak beli property, dia nak buat investment kat Malaysia. Tapi bila foreigner ni, of course kita kena look at towards the current government regulation. Current government regulation sekarang ni dia kata for foreigner they cannot buy they cannot buy less than 500,000 ringgit. So kalau kurang daripada 500,000, you tak boleh beli property tersebut. Tak termasuk lagi prosedur negeri. Even kita yang rakyat Malaysia ni nak membeli property di negeri-negeri yang berbeza pun banyak prosedur dia. Contohnya Bumi Putera Lot, non Bumi Putera Lot, Malay Reserve Land, Malay Reserve Land. Malahan contohnya di Kelantan, definisi Melayu tu sendiri tak sama. Orang yang boleh beli property di Kelantan ni mestilah kena
rakyat Kelantan yang dilahirkan di Kelantan boleh bercakap bahasa Kelantan, dialek Kelantan dan sebagainya. So banyak prosedur even untuk rakyat Malaysia, apatah lagi untuk foreigner yang berada di luar. So sometimes investment prospect in Malaysia, we have to determine the suitability of the potential buyer dalam sebab internet jelah satu dunia boleh pakai kan. Okay, difficulty to identify seriousness of the client. Ini sebabkan ada satu lagi benda lah. Sebabkan guna kat internet saja, you tak nampak dia face to face, dia pun tak nampak you face to face. Sebab dia senang je dia boleh message you kan, PM price. Dia kata dia WhatsApp tu PM price, you pun PM kat dia kan. Lepas tu dia buat tak tahu je, dia blue tick je kat you kan. Tengok you dah PM dia, you dah beritahu maklumat sebagainya, you dah layan dia, PM buat tak ada apa. Rupa-rupanya scammer daripada Nigeria. Scammer tu kata, kalau you terima kita punya offer ni, nanti you kena pergi kat Western Union, you pergi bayar transaction fee dia sikit dalam RM3,000, nanti kita punya offer akan masuk kan. Itu lagi banyak lah zaman sekarang kan. You pun tahulah kat internet kat luar kan, kadang-kadang kita tak advertise apa-apa pun dia boleh datang kontak kita sebagai scammer kan. Itulah itu yang penting ni sekarang ni, zaman sekarang ni scammer ni sebab tak nampak daripada depan kan. Kalau nampak daripada depan tu boleh lah you ugut dia nak bawa ke balai polis sebagainya, tapi sebab di luar kan. So it's the same lah to identify serious ni hanya agak sukar kalau kita tak jumpa depan-depan. Okay, and then we ada isu lain seperti plagiarism data untuk kegunaan self interest dia. So ini bukan saja broker-broker yang buat, tapi ejen yang lain pun saya ada selalu tengok. Contohnya projek-projek yang agak generik, bila you try to jual apartment kan, dia copy paste je you punya interior apartment tu, padahal interior apartment yang dia punya property tak sama, tak secantik itu, tapi sebabkan dia nak buat sale, nak buat jualan dan sebagainya, dia copy paste, dia masukkan, ambil lah dia Muhammad dia punya cantik lah dalam kan, kita pakai. Ataupun paling mudah lah, dia copy paste je you punya ayat-ayat marketing tu kan, free SMP ke apa, dia semua dia copy paste. Saya sendiri pun selalu jumpa. Contohnya kalau kita nak cari apartment untuk disewa sementara lah, contohnya macam lodging kan, kita nak sewa 2-3 hari kan, kita tengok dalam website tu apartment tu cantik apa semua kan, tapi rupa-rupanya bila kita dah sampai, kita dah buka tengok, rupanya ini dia plagiarize orang lain punya posting dia, dalamnya berbeza daripada apa yang diiklankan. So ini adalah antara benda-benda isu yang agak sukar untuk dikawal kerana adalah internet. Everybody can copy paste. Itulah benda yang kita tidak mahu. Copy paste ni memang mudah kan, tekan dia Ctrl C Ctrl V, Ctrl C Ctrl V. Kalau guna mouse tu copy paste kan, tapi bila you dah tertangkap dan sebagainya, itu mendatangkan masalah kerana you tak boleh dipercayai. Difficulty to gain trust from the client. So kita ni dalam operasi apa-apa pun kita kenalah ada kepercayaan. Bila kita ni terlalu percaya sangat pun tak boleh, ataupun terlalu skeptikal sangat pun tak boleh. So sukar zaman sekarang ni sebenarnya, lebih-lebih lagi di luar tu, mestilah kita kena ada sense of trust sedikit, dan the sense of skeptical tu mesti kena ada. Sebab kita kena tahu apakah agenda setiap manusia di luar tu kan. Yang nak jual ni apa agenda dia, adakah dia ni genuine seller ataupun genuine buyer dan sebagainya. So we have to find out. So this is the kind of things that you cannot learn inside the classroom, and then you will learn outside from your own experience. You akan jumpa macam-macam jenis orang di luar sana. You akan tahu segala trik-trik yang ada ni, yang tak ada diajar dalam buku dan kelas dan sebagainya. So saya boleh cerita sikit-sikit je lah macam ni berdasarkan pengalaman hidup saya sendiri. Okay, other than that is the competition from other company estate agent that offer the same service and also use the same advertising. Contohnya macam mana you nak bagi
you punya posting property ni lebih menarik, lebih kreatif dan sebagainya. Ataupun adakah you akan gunakan cara marketing yang generik saja. Post, ambil gambar, bagi maklumat sikit, post kat internet. So orang pun dah bijak sekarang ni kan. Dia nak guna, dia nak tengok lebih daripada itu. Mungkin you kena buat effort yang lebih. You kena buat Facebook ad, you kena buat YouTube ad, untuk beritahu kata you ada property ini dan sebagainya, dan menarik perhatian. Sebab itulah especially during this ODL, you are needed to conduct your presentation and everything through recorded. That's why I said you must also have the creativity, for you to present yourself or even to market yourself towards the lecturer. Lecturer tengok you punya presentation, very nice kan, very informative, very interesting, very creative and everything. So of course we will have a lot more trust in giving you more marks. Contohnya lah kan. Tapi di luar sana tu you kena practice kan, about the same thing juga lah, towards your potential client. Okay, so the detailed information about the property is limited, and then from the limited information may lead to the misunderstanding by the client. Ni contoh sebab dia tengok daripada internet je kan, gambar internet ni of course lah, kadang-kadang tu tengok gambar ni kita tengok cantik sangat dan sebagainya. Bila kita sampai tu rupanya is a photography trick by you. So rupanya dekat depan property tu ada kolam kumbahan. Kolam kumbahan yang di mana you gagal untuk sertakan dalam gambar-gambar. Dalam gambar ni mestilah kita nak yang tercantik, terbaik kan. Sebab tu kita ni pakai kalau Instagram tu kita pakai filter kan, nak nampak mood sepia ke, mood relax ke, apa ke, cool ke dan sebagainya kan. Sebab tu kita nak letak yang tercantik. Tapi bila kita dah terlalu gunakan banyak sangat fotografi trick ni, so klien tu akan jadi salah faham, sampaikan you omit important information regarding the property. Rupanya depan property ada kolam kumbahan, you tak bagi tahu, you tak cerita kat dia pun. You kata semua cantik, sini udara ni segar kan. You begitu bombastic, sampaikan maklumat-maklumat yang penting tu orang nak tahu. Sebab tu as a potential buyer, they must always check the property. Dia mesti kena datang tengok juga. Jangan dia daripada KL nak beli property di Perak, dia main beli saja. Dia langsung tak datang view. Viewing is very important. Dia kena datang buat viewing. Dia kena datang check sendiri. Walaupun dia percaya bulat-bulat kepada estate agent ni, kita lah, of course bagus dia percaya kat kita kan. Tapi untuk kebaikan dia juga, supaya di kemudian hari dia tak menyesal dan dia datang balik serang kat kita kan, nak bawa ke mahkamah dan sebagainya. Lebih baik dia datang dan dia tengok sendiri dan dia rasa puas hati before dia beli ataupun purchase property tersebut. Okay, and then lastly is that estate agent must always update the data or the listing online. So for example, the property that have been sold. Ini pun antara isu ni juga. Kadang-kadang tu kita tengok dekat posting kan, kita siap kena tanya lagi dekat internet tu, ni barang ada lagi ke? You punya iPhone ni saya nak beli second hand ni, ada lagi ke? Bila kita message, sorry dah jual. Dah jual, kenapa you masih ada lagi dekat mudah.my? Apa masalah you? Itu pun kan nak siap-siap. Ini menyusahkan kita kan, nak tanya balik. Sepatutnya apa-apa property yang dah terjual, you kena turunkan dengan segera you punya iklan-iklan tersebut, supaya tidaklah orang lain akan ganggu you asking about the property dan sebagainya, dan orang lain tidaklah terkeliru bahawa kata ini ada property ni best ni kan. Bila kita contact rupanya dah lama tak ada, dah 5 bulan jual tapi masih ada lagi posting tersebut. So benda-benda macam ini you have to be alert, and then you must ensure that you always update them. Geram betul kan, saya pun geram juga lah kadang-kadang kan, kita nak beli benda-benda kan, kita lah nak beli basikal terpakai kan, nak beli baru mahal sangat kita beli second hand kat Mudah ke apa ke, pre-love item. Bila kita message ke apa ke, rupanya dah tak ada barang tu. Apa dah dia buat lagi kat Mudah tu, pergilah turun kan. Jangan buang masa you, dan jangan buang masa
orang lain. Okay, so I think that's about it for our lecture for this week. So next week we will go into the next topic, which is the final topic 6 about insurance. And if you have any queries or any questions, then of course you can PM me. Regarding your questions and everything. Okay, so with that I end the lecture with wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.